وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama tempatan, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepadanya kerana pada malam ini sekali lagi diizinkannya kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia. Allah pilih kita di antara manusia-manusia yang ada di sekeliling sekalian kita ini untuk berada dalam majlis yang semulia seperti majlis malam ini. Majlis yang dianggap sebagai majlis perjuangan di jalan Allah. Ini Nabi ngapain ni? Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, tapi ilmu yang memberi manfaat, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kita tempat balik, padam dia mati dalam perjuangan di jalan Allah. Orang yang mati dalam perjuangan jalan Allah itu dia dikira sebagai mati syahid akhirat, masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak lupa? Angkat tangan siapa tak nak? Kita nak mati syahid, orang syahid masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita sentiasa suka kepada majlis ilmu. Jangan lari dari majlis ilmu kecuali ada hal yang tidak dapat dielakkan. Itulah ceritanya. Tapi saja tersiok, jangan. Nanti kalau dia mati, tak ada mati dalam perjuangan jalan Allah, tak ada syahid. Baik, kita malam ini mengakhiri kitab kita ni. Dah habis, penghujung. Berarti bila sudah saya terbaca yang dah baca dulu tu. Jadi tak ada habis. Malam ni insyaAllah kita habis kitab ni.
Dah habis kitab kita ni, tamat dah kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk kita ni ialah ingat akan mati. Zikrul maut. Kita ni semua akan mati. Tak ada siapa yang tak mati. Nak mati pun mati. Suka nak mati pun mati. Benci kepada mati pun mati juga. Orang beriman mati. Orang tak beriman pun mati. Orang berjuang jalan Allah pun mati. Orang yang menentang perjuangan jalan Allah pun mati juga. Orang Yahudi bunuh orang Islam berpuluh-puluh ribu bunuhnya. Tapi mereka pun mati ke sudah. Di antaranya Allah tunjukkan kekuasaan dia. Perdana Menteri dia namanya Ariel Sharon. Ada orang nama-nama ni. Sekarang ni lain menterinya. Sekarang ni Benjamin Netanyahu. Dulu namanya Ariel Sharon. Berpuluh-puluh ribu orang Islam dibunuhnya dalam kamp pelarian Shatila. Dan lagi satu kamp tak berkenaan lupa dah. Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Didatangkan penyakit koma. Bukan koma itu. Koma tak sedar benda. Baring aja. Muka mati orang terlarat. Nak makan pun kena masuk ikut tiup. Tahu berapa lama? 8 tahun. Koma aja. Bangkit tidak. Duduk tidak. Apa tidak. Baring aja. 8 tahun tau. Menderitanya. Cukup 8 tahun dia mati. Mati tak apa lah. Walaupun yang boleh tanam tak terima di bumi. Korek tak muat. Korek tak muat. Sudahnya letak atas semen orang ni, itu dikambur dengan dikambur dengan semen. Itu yang berlaku pada Perdana Menteri yang dulu. Namanya Ariel Sharon. Yang ini Benjamin Netanyahu. Dibunuh juga beberapa puluh ribu orang manusia Islam dibunuhnya. Tapi dia pun akhirnya akan mati juga. Ariel Sharon dah mati. Benjamin Netanyahu mati. Kita pun mati juga. Yang ngajar dia mati, yang dengar pun mati. Pemimpin mati, pengikut mati, raja mati, rakyat mati, semua akan mati. Jadi kita disuruh untuk mengingati mati. Bukan minta mati ya. Ingatkan mati, bahawa kita nak akan mati. Kita hidup ni dalam dunia ni hanya sementara saja. Kata Nabi, umur umatku akhir zaman hanya antara 60 hingga 70 tahun. Mana yang dah sampai 60 tahun tu bersedia. Inilah time dia nak ditarik oleh Allah nyawanya. Yang muda-muda tu lah yang seronok-seronok. Karena mati bukan ada rukun. Adakah rukun mati tu ada? Saya dah tua. Akan mati juga. Cuma belum mati lagi je. Akan mati tapi belum mati. Bila entah, saya tak tahu. Keluarga saya semua dah mati dah. Tak ada lagi. Bapak tak ada, mak tak ada, adik-beradik tak ada, abang tak ada, adik tak ada, kakak tak ada. Habis semua mati dah. Tinggal saya seorang je terkonten. Sepupu pun saya dah tak ada. Sekarang betul-betul tinggal seorang. Isteri dah tak ada. Jadi menunggu beliau adalahnya. Jangan balik dengan abang mana je baik. Sudah padam kata dia. Bukan masalah. Kita ni semua akan mati. Tok Imam akan mati, makmum akan mati, pemimpin mati, pengikut mati, raja mati, rakyat mati, orang derhaka pun mati, orang taat pun mati. Jadi kita mesti bersedia untuk mati. Nak bersedia. Macam mana bersedianya? Cari sebanyak-banyak bekalan nak kita bawa balik. Allah kabul Quran, wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari, nak bawa balik ialah takwa, sifat takwa. Bila besar takwa baru dijamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik, siapa ada kitab Rumi buka muka surat 245. 245 yang Rumi, yang Jawi saya tak tahu. Tajuknya macam mana nak mengingati mati.
cara-caranya membantu kita untuk mengingati mati. Nah, yang di dalam kitab ni kata dia, kamu selalulah ziarah akan kubur. Ya. Engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau mati akan pagi. Maka apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau nanti akan petang. Bukan untuk sampai ke petangnya, pagi aja. Jadi nanti dia bukan apa? Nah, bukan engkau apa? Bukan engkau cerita, tak ada. Bukan engkau angan-angan pada petang, tak ada. Nah, dulu tu pagi lah. Mungkin kita pagi tu mati. Atau petang tu mungkin petang mati. Jangan sampai menunggu kepada pagi. Itulah sebenarnya. Dan sementara bahawasanya setengah daripada yang menolong atau mengingati mati itu ziarah akan kubur. Selalu ziarah akan kubur. Ya? Nah, kata Nabi ini dah kita baca dulu ni. Zurul qubur fa innaha tuzakkarul maut. Artinya ziarah oleh kamu akan kubur kerana bahawasanya memperingat ia akan mati. Bila tengok kubur tu, ingat akan mati. Tengok kubur tu, ingat diri tu, aku ni apa yang tu, terbaring apa tu juga. Tak boleh bangkit, tak boleh dengar, tak boleh sembang. Aku nak itulah terbaring dalam kubur. Nah, kita pun banyak kenalan-kenalan kita yang dah mati dah. Ada baik, ada ziarah kita baik, ada cakap. Ada itu ziarah kubur. Ingatkan bahawa kita itu akan jadi rupa dia juga. Takkan lari. Jadi ziarahlah kamu akan kubur, kata Nabi ya. Kemudian kata Nabi lagi apa? Dan sabda beliau ini macam mana ni? Tajuk mula-mula. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhadu fid dunya wa tuzakkarul akhirah. Adalah aku dahulu melarang akan kamu daripada menziarahi kubur. Aku dulu melarang kamu jangan pergi kubur. Kerana banyak orang pergi kubur tu untuk apa? Untuk menjadi kubur tu sebagai pujaan, sebagai penyembahan. Kubur tu jadi penyembahan. Disembah hanya batu kubur tu. Dia semayang situ. Banyak yang mensyirikkan Allah. Jadi Nabi larang. Dah lama tu dah tak ada yang melakukan itu. Baru dia benar oleh Nabi. Dulu aku larang, sekarang ni ziarahlah kamu akan kubur. Adalah aku dulu melarang akan kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang. Kerana bahawasanya menyebabkan dia akan zuhud pada dunia. Dia tahu dunia ni akan ditinggalkannya. Itu namanya zuhud. Habis bertinggal, toko tinggal, rumah tinggal, gelang tinggal, motor tinggal, harta dalam bank tinggal, doyan tinggal, kelapa sawit tinggal, habis tinggal. Sudah mati, tak guna lagi dah. Nah, anak-anak tinggal, lantaklah anak tu menteri kan, ratu kan, dia akan tinggal juga. Bila kita sudah mati ya. So kita ziarah kubur tu, ingat kita akan mati. Nah, pada masa yang akan datang kerana bahawasanya menyebabkan dia akan zuhud pada dunia. Tak ada kita panjang angan-angan dunia ni. Ni kita nak mati pakai. Tak payahlah angan-angan panjang no. Cuma kita hidup dalam dunia ni ikutlah perintah Allah. Apa yang betul kita lakukan dalam dunia ni. Tapi jangan rasa kita naik lama dalam dunia. Nabi kata, "Kum fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadi kalau kamu dunia ini macam tempat orang berdagang. Macam orang berdagang. Tengok orang dagang duduk di Malaysia ni. Ada memiliki harta, ada milik tanah, ada milik rumah. Apa tak ada. Dia tahu dia nak balik ke negara dia. Kita begitu ya. Kita bukan kekal dalam dunia ni. Kita nak balik kampung kita balik. Kampung kita ni akhirat belakang. Semua yang ada pada malam ni semua adalah warga negara akhirat. Tak ada yang menjadi warga negara dunia. Jadi jangan panjang-panjang menurut dengan angan-angan dalam dunia ni. Kerana bukan lama menurut kita nak hidup dalam dunia ni. Itu dia. Dia jadi zuhud akan dunia.
Karena bahwasanya menyebabkan dia akan zuhud pada dunia dan memperingat dia akan akhirat. Dia tahu dia akan balik kampung. Semua kita ni akan balik kampung. Kita ni warga negara akhirat, bukan warga negara Parit 12, bukan warga negara Prensin, bukan warga negara Bendang. Kita ni semua warga negara akhirat. Saya ni bukan warga negara kampung, bukan warga negara Perak, bukan warga negara Malaysia. Semua kita ni adalah warga negara akhirat. Semua kita ni akan kembali ke akhirat. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu dari kiamat nanti akan dibangkitkan semula setelah mati. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kamu lepas ini semua kan menjadi mayat-mayat mereka. Tak ada kecuali. Seorang tak ada kecuali akan kembali ke akhirat. Dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu, artinya ingat mati, tak lama akan mati. Pendek angan-angannya. Kalau dia pagi-pagi tak ada angan-angan sampai petang, kalau dia petang tak ada angan-angan sampai pagi esok, dia akan mati ke? Bila-bila masa saja akan mati. Itu namanya pendek angan-angan. Kelakuan yang dipuji, Allah puji, Allah bagi pahala. Ingat mati itu berpahala. Bukan ingat mati itu mati. Bukan itu. Ingat mati itu ikut perintah Allah. Allah dah datang kalimah hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kalimah-kalimah hukum itu hendaklah kita jalan dalam kehidupan kita. Wajib buat semua yang tinggal. Haram tinggal semua jangan buat. Sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Jangan jui hanya video dengan sunat. Dalam sunat kan? Buat sebanyak-banyak yang mampu. Makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Dan yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT. Itu kita nak melaksanakan hukum Allah. Itu ingat mati itu. Orang tak ingat mati, dia ingat dia kekal dalam dunia. Panjang angan-angannya. Nak kahwin je, nak kahwin saja, nak kahwin. Cari-cari saja. Rasuah boleh, nipu boleh, merompak boleh, menyamun boleh, asalkan dapat harta. Itu orang tak ingat mati itu. Kita tak nak. Jadi ingat mati itu kelakuan yang dipuji. Kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian dia bermati. Bukan mati itu bersedia. Apa sedianya? Bersedia kehidupan di dalam kubur. Lepas daripada siksa kubur. Bersedia untuk bangkit dari kubur. Bersedia untuk berjalan dan berkubur kepada mahsyar. Bersedia untuk menghadapi pada masa yang matahari sedengkai dari kepala. Itu bersedia itu. Bersedia untuk melalui timbangan. Bersedia untuk melalui titi siratal mustaqim. Dan bersedia untuk masuk ke dalam syurga. Itu kita nak ingat mati itu. Itu suruh kita tu ya. Suruh kita ingat mati. Menyebabkan dia akan zuhud pada dunia dan memperingati dia akan akhirat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadis perawi hadis dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia Abdullah bin Mas'ud, dipanggil Ibnu Mas'ud, anak si Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Kerana adalah ia asbab, ada sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian dia mati. Kita sedia. Hidup dalam kubur sedia, bangkit dalam kubur sedia. Dan bahawasanya manusia bersalah-salahan mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Ada orang pendek angan-angannya, ada orang panjang angan-angannya. Orang pendek angan-angannya tu lah, dia akan ikut perintah Allah. Dia hukum tu dijalankan dalam hidup dia. Orang panjang angan-angan tu, kita nak dunia je, tak kira. Rasulullah pun terima, tipu daya pun terima, beribadah tanah. Ada orang panjang angan dengan dia lama dalam dunia. Setengah mereka itu cita-cita ia akan panjang umurnya 1000 tahun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Itu Al-Quran tu lah. Apa kata Allah? Mencita-cita seorang daripada mereka itu akan bahawa dipanjangkan dia umurnya 1000 tahun. Apa guna harus 1000 tahun? Kerana nasyid
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tak pernah dengar nak 1000 tahun hidup dia tak sembahyang. Esok masuk neraka. Satu waktu tak sembahyang dia masuk neraka 40 tahun akhirat. Bukan dunia tau. Satu waktu tinggal sembahyang dia masuk neraka 40 tahun akhirat. Berapa tahun akhirat, berapa tahun dunia? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? 14.600.000 tahun. Itu kalau satu waktu tak sembahyang. Ini 1000 tahun. Sekali tak sembahyang. Apa ini? Ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaikh syabun ala hubbun naim tulil aishi wal mal. Bermula hati orang tua muda ia atas dua perkara. Orang tua umur dah 83 tahun, 84 tahun, dia jadi muda dengan dua perkara, dua benda ni. Umur dah 84 tahun, mencakaplah, tapi dia kembali jadi muda dengan dua benda ni. Apa dia? Yang pertama, lama hidup. Dia rasa dia penyakit dia ada, dia kan lama hidupnya. Jadi dia jadi muda, boleh nari, boleh joget, boleh karaoke, boleh minum arak, boleh tak sembahyang, lama lagi hidup kan katanya. Itu jadi muda balik. Yang kedua, dengan harta. Dapat harta tak kira, haram pun terima, tipu pun terima, rasuah pun terima, scam pun terima, apa saja terima dengan harta ya. Itu dua perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan maknanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadis-hadis dari hadis Bukhari. Kalau daripada hadis Bukhari artinya sahih hadis itu ya. Dikehendaki dengan muda di sini sempurna kasihnya akan keduanya, kasihkan dunia, kasihkan harta, kasihkan lama hidup, kasihkan kehidupan. Boleh nari lagi, boleh joget lagi, boleh kahwin lagi, boleh seronok-seronok lagi, boleh main muzik lagi. Kerana dia kasih dia lama guna hidupnya. Yang kedua, harta. Harta ni kita juga nak mentokar banyak, nak rumah banyak, nak motor banyak dan sebagainya, macam-macam, nak pakaian banyak. Itu harta. Dikehendaki dengan muda di sini sempurna kasihnya, kasih menolong satu-satu akan keduanya, seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Orang muda tu macam mana? Masa muda dia rasa dia tu hebat, dia rasa dia tu cerdas, dia rasa dia tu kuat. Dia muda. Dan setengah mereka itu mereka yang mencita-cita akan setahun, dia mencita-cita nak setahun. Dan setengah mereka itu mereka yang bercita-cita 6 bulan, ada yang rasa 6 bulan. Dan setengah mereka itu mereka yang mencita-cita sehari malam. Itu orang tak ada, orang yang ingat mati itu. Kalau dia cita-cita sehari malam aja pun tak boleh. Kalau kita malam ni jangan ingat esok boleh bangun. Bangun pagi esok jangan ingat kita boleh sampai ke malam. Malam esok itu juga. Itu malam terakhir bagi kita. Saya ceramah ni mungkin ceramah yang terakhir bagi saya. Tuan-tuan ngaji mungkin mengaji yang terakhir bagi tuan-tuan. Kerana kita bila-bila masa saja boleh dicabut nyawa kita. Faham ke ni? Bila-bila boleh cabut masa. Itu dia diceritakan daripada Muaz bin Jabal, seorang sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa berkata ia tiada melangkah akan satu langkah pun tak boleh melangkah, melainkan menyangka dia aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Kita melangkah kejap selangkah, inilah langkah lagi, inilah langkah lagi, inilah lagi langkah, inilah kalau dia tak ada lagi langkah lepas itu. Patutnya Rob itulah, patutnya. Tapi kita rasa kita akan lama lagi hidup. Walaupun dah tua yang saya nak rasa lama lagi hidup, apa kadukan ya? Tahun depan lagi. Padahal mari tentu dapat tahun depan, jangan balik-balik orang tua habis.
Jangan rasa kita dalam ngau hidup. Contoh mau itu kan? Yang dah 70 lebih itu. Bila-bila masa aja kuliah dia cabut nyawanya. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan ditarik oleh nyawa kamu oleh malaikat maut. Walaupun kamu berada di mahligai yang teguh, buat satu mahligai yang teguh. Kali peluru, kali tombak, kali panah, kali angin boleh lagi cepat mati kalau kali angin. Angin termasuk dalam betul lagi cepat mati ya. Itu dia. Kita sentiasa nak merasakan diri kita ini langkah terakhir bagi saya. Kita makan ini suapan yang terakhir bagi saya. Bila kita suap tu, yang kedua belum tentu dapat. Entah suap itu coba cekik tu panah. Boleh tak? Mana berlaku? Jadi mudah-mudahan kita sedia untuk menghadapi mati itu. Kalau kita mati, itulah kita kena bersedia untuk berada dalam majlis yang mulia, majlis yang tidak mengingkari perintah Allah. Paling mulia adalah majlis ilmu. Macam tok guru kita, tok guru saya juga. Bagi saya dia itu saya tu, tahu. Malam tu dia nak ajar di Kuala Kangsar, Kuala Sepuh. Datang orang Kuala Kangsar bagi dia homestay malam tu. Dia pun tidur dalam homestay tu. Dalam homestay tu dia susah nafas. Lepas tu dia nafas. Bawa hospital. Hospital Kuala Kangsar. Alatnya tak bawa cukup. Bawa pula ke taping. Kerana taping tu lengkap sikit. Di sana ada dia mati. Bulan Ramadan pada pagi Jumaat. Meninggal dunianya pagi Jumaat. Dijamin lepas habis siksa. Wah, orang Ramadan tak. Kenapa saya? Bulan yang mulia. Itulah meninggalnya. Dikemumikan di kampung dia. Ketika lepas salat Jumaat, dia meninggal Jumaat. Bawa kampung saya pun jadi ketua sembahyang jenazahnya. Tahu siapa mana? Ustaz Sulaiman Mantap. Guru kita, guru saya. Bagi saya dia itu cahaya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya, kerana saya tak saya itu Allah yang menentukannya. Tapi kalau ikut tanda-tanda itu dia saya. Mudah-mudahan itulah kematian yang dicemburui. Kita cemburu dengan dia. Mudah-mudahan kita dapat hobi itu juga. Ya. Itu kata dia apa ni? Ibnu Mas'ud tadi ya. Mu'adz berjawab. Aku melangkah hanya ke langkah, inilah langkah terakhir bagi aku. Lepas ini tak ada lagi langkah bagi aku. Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Dia tak ingat tak ada lalai daripada mati. Teringatkan mati makan, teringatkan mati berjalan, teringatkan mati berdakwah, ingatkan mati ngaji, ingatkan mati baca Quran, ingatkan mati selawat, ingatkan mati apa saja kena ingatkan mati. Ya, bukan minta mati, ingat aja bahawa aku nak akan mati, aku nak akan mati, aku nak akan mati, aku nak akan mati. Suruh itu. Dan bahawasanya alamat itu tanda-tanda bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Maka bersedia ia pada pagi-pagi. Mati itu dengan taubat. Pagi-pagi taubat. Lepas saya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kata panjang benar Ustaz, mana kami hafal? Ambil yang pendek. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa tak hafal kena? Tak hafal juga? Tak hafal? Astaghfirullahalazim. Siapa tak hafal? Astaghfirullahalazim. Ada orang tak hafal kena tak? Orang tak hafal benar-benar pun. Tapi sebab itu astaghfirullahalazim. Yang astagfirullah ini re. Ini dah astagfirullahalazim.
Allah, mana ada ra? Bahasa Arab tak ada ra. Ru ada, ra ada, ri ada. Astaghfirullahalazim. Ru ya. Astaghfirullahalazim. Nah, jangan ra, jangan ini. Kadang-kadang main lajak aja. Jadi ikut ejaan yang sebenarnya. Jangan begitu. Ingat mati, taubat selalu. Karena Allah perintah kita supaya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasuk kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu suruh kita taubat. Dan amal yang baik, buat yang baik je. Mayang ke, tak nak mayang tak apa, baca Quran ke, tak nak baca Quran tak apa, zikir ke, tak ada zikir tak apa, tasbih kan, macam-macam boleh. Tahmid, tahlil, bercakap yang baik-baik je. Bagi komanya Allah, 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 Allah. Itu yang baik. Itu Nabi ngapa tu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik aja atau lebih baik diam. Tak nak cakap diam, tak ada dosa. Kalau cakap dia baik-baik, tasbih ada, tahmid ada, tahlil ada, takbir ada, takbir ada, semua ada, selawat ada. Itu bersedia ya. Maka bersedia ia bagi pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah. Syukur aku hidup sampai petang atas taatnya, dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia hatinya, sia-sia harinya kemudian. Memulai ia bersedia pada petang hingga pagi. Bila petang sampai pagi esok dia syukur kerana sampai pagi. Maka syukur dia atas taatnya pada malam itu dan sukacita ia dengan tiada kosong. Malamnya, malam tiada kosong, dipenuhi dengan ibadah, dipenuhi dengan ingat kepada Allah Ta'ala, dipenuhi dengan selawat dan sebagainya. Tadi apa? Dengan amal yang soleh dia tiada kosong. Tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Amal soleh itu ikut cara Islam. Apa saja ikut Islam, namanya amal soleh. Demikianlah tiap pagi dan petang, dan tiada mudah yang demikian itu melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Dia rasa nak mati, dia rasa nak mati, cepat-cepat lagi kita berselawat, cepat-cepat lagi kita baca Quran, kita cepat-cepat lagi kita zikir, cepat-cepat lagi kita taubat dan sebagainya. Bila nak mati ni, dia nak mati, rasa cepat lagi kita taubat, tak ada kita buang masa lagi dan nunggu sampai besok. Maka mati itu tuah baginya. Kalau dia mati malam itu bertuah saja, kalau dia mati dalam keadaan bersedia. Dan hidup itu bertambah kebajikannya. Kalau dia hidup dapat banyak pahala lagi, bertambah lagi bekalannya. Kalau dia mati dalam keadaan baik, mati beriman dan beramal soleh. Kalau dia hidup dapat pahala lagi. Wallahu a'lam. Habis ceritanya ya. Tamatlah kitab kita ni. Dan kita tutup dengan doa. Banyak ada doa nanti ya. Jadi kita tamat maknanya habislah kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi mendengar celoteh dari saya daripada bertahun-tahun sampai sekarang ya. Yang akan datang saya tak tahu. Terpulang kepada tuan-tuan. Baik, kita tutup dengan doa sekarang ya. Dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba daripada menghimpunkan kitab penawar bagi hati pada 7 Rajab 1378 Hijrah 1378. Berapa tahun dah? Sekarang ni 1448. Apa? 1 tahun lebih dah. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ula wal akhiran wa zahiran wa batinan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa dia, ini doa saya pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum saya doa, tidur. Ada siapa-siapa nak bakal? Ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak ulas? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fahamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalta al-haqqa wa 'aduka as-sidqa sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allama al-insana ma lam ya'lam 'allamna ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahu wa tulhimana kama alhamtahu wa tahfazana man anta bihi 'alaina kama hafiztahu 'alayhi wa qulta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.